Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dihormati dan dimuliakan pengurusi surau, pengurusi tazkirah kita pada malam ini, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para ahli ilmu, muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, ya, sama-sama kita melafazkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walau bagaimanapun pada malam ni agak terasa, amat-amat terasa lah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Daripada berapa orang jemaah ya? 100, tinggal 50. Dibenarkan oleh jawatan agamanya tinggal 50. Tuan-tuan, kadang-kadang dalam hati saya, dalam hati tuan-tuan, kita rasa amat sedih lah ya. Walau bagaimanapun Allah Ta'ala memberitahu kepada kita dalam surah Syura ayat 30 kalau tak silap saya, wa ma asabakum min musibatin, wa ma, dan apa sahaja, asabakum yang telah menimpa kamu, min musibatin, dalam bentuk apa sahaja musibah. Tuan-tuan, dalam bahasa Al-Quran, bila mana Allah bawa dalam bentuk satu perkataan dan huruf akhir pada perkataan itu dibaca tanwin, sama ada tanwin baris di hadapan, dua di atas, dua di bawah, dua di hadapan, ia memberi makna umum, apa sahaja musibah. Dan musibah yang paling besar, yang paling berat, yang menyedihkan kita adalah bila mana musibah itu berkait dengan agama. Susah kita nak datang surau, susah kita nak solat, susah kita nak beribadah. Inilah musibah yang paling besar. Tuan-tuan, kita pernah sakit, mak ayah kita pun pernah sakit, musibah juga. Apa makna musibah? Sesuatu yang Allah timpakan ke atas kita. Dalam makna yang lain, musibah itu ialah al-mihan, ujian. Kerana hidup ini tak akan terlepas daripada salah satunya ujian. Allah tetap akan uji kita. Walau bagaimanapun ujian yang paling berat, yang tadilah tuan-tuan, ada sahabat-sahabat kita yang datang solat, akhir sekali kena balik. Sedihlah tuan-tuan sekalian ya. Tapi walau bagaimanapun yang balik tadi, dengan yang kita duduk di sini, Allah bagi pahala dia sama tuan-tuan. Kita malam ni berapa? 8 ke 20? 8 ya. Dia pun dapat pahala. Kita duduk solat sini, mungkin dia balik tuan-tuan sekalian, dia boleh minum dah. Tapi pahala dia sama dengan kita, kerana dia sentiasa bersama dengan kita. Jemaah-jemaah kita yang belakang tadi, yang duduk tadi, yang balik tadi, sentiasa ada sama-sama tiap-tiap malam dengan kita. Cuma malam ni oleh kerana kita patuh kepada arahan, maka mereka balik, mereka dapat pahala sama. Dan di satu sudut rasanya sedih, satu sudut gembira. Sebab tu ayat akhir dalam surah yang saya baca tadi ialah Allah kata wa ya'fu an kathir. Allah Ta'ala akan maafkan segala dosa-dosa kita sebahagian besarnya, atau sebahagian besar dosa kita dengan sebab musibah ini Allah akan ampunkan dosa. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya difahamkan ada 30 minit ya. Lama 30 minit ni tuan-tuan. Ya, sebab tazkirah ni bulan Ramadan, kalau boleh dia tak boleh panjang sangat. Yang kena panjangnya ialah ibadah. Tapi walau bagaimanapun dah ditetapkan 30 minit, tinggal 20 lagi. Okey, insya-Allah ya. Saya nak sebut satu tajuk yang mungkin tajuk ni kita dah faham dah, cuma kadang-kadang kita letak tajuk teman yang setia dengan kita. Antaranya banyak teman-teman yang setia ni tuan-tuan, isteri setia dengan kita, anak-anak pun setia dengan kita, sahabat-sahabat yang setia, ada yang setia dengan kita. Tapi antara teman yang setia dengan kita berkait dengan Ramadan. Tuan-tuan, Ramadan semakin hampir akan meninggalkan kita. Kita seronok, kita tak seronok, kita suka, kita tak suka, kita sedih atau tak sedih, tetap dia akan tinggalkan kita. Nah, ini malam kami 25. Tarawih juga akan tinggalkan kita, akan berakhir. Apa lagi? Ya, sahur akan tinggalkan kita juga. Tetapi ada satu yang akan bersama dengan kita sehingga akhir hayat kita. Apa dia tuan-tuan? Al-Quran. Sebab tu bila mana Allah Ta'ala sebut syahru Ramadan alladhi, bulan Ramadan adalah bulan yang tidak disebut tentang puasa. Walaupun bulan Ramadan ni lah bulan puasa. Jarang kita sebut bulan Ramadan, selalu kita sebut bulan puasa.
Tapi puasa itu bila? Bulan Ramadan. Tapi bila mana Allah bawa dalam suratul Baqarah 18 berapa ya? 185. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi hil Quran. Kenapa tuan-tuan sekalian? Kerana puasa itu pun kerana patuh kepada perintah daripada Allah melalui Al-Quran. Solat ni pun Allah sebut berkait dengan apa yang di dalam Al-Quran. Sedekah, zakat dan sebagainya, ibadah, seluruh ibadah kita kepada Allah ada berkait dengan Quran. Maka pada malam ni tuan-tuan sekalian, saya nak sebut beberapa perkara, mungkin 3 perkara lah berkait dengan Al-Quran. Pertama sekali secara umum, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Al-Quran ini dia ada 55 nama. Dulu kita baca Al-Quranul Majid. Sekarang di muka depan Al-Quranul Karim. Kalau kita baca Yasin, Yasin wal Quranil Hakim. Quran dia ada banyak nama. Tapi di antara nama-nama yang Allah tonjolkan di bulan Ramadan ini, kata ulama, ialah Al-Huda. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Ayat yang kedua dalam surah Baqarah. Tadi surah Baqarah tadi yang kita baca 185 tadi surah Baqarah. Ayat nombor 2 suratul Baqarah, dzalikal kitab la raiba fih hudan lil muttaqin. Bahkan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi, antara doa Nabi yang Nabi ajar kepada kita, doa ni hukum umumnya adalah sunat. Tetapi kata ulama ada satu doa wajib. Wajib baca. Kalau kita tak baca doa ini, tak sah solat kita. Apakah doa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Apa makna ihdina? Minta petunjuk, minta hidayah. Yang ni doa wajib. Maka di antara benda yang kita kena wajib minta, berapa kali satu hari satu malam? 17 kali. Saya tanya, saya jawab cepat-cepat lah tuan-tuan sekalian ya. Sebab kalau tunggu tuan-tuan, bukan tuan-tuan tak tahu, tuan-tuan dah tahu dah. 17 kali doa yang wajib. Minta apa? Minta hidayah. Dan Nabi pula tuan-tuan di saat dia ajar kita doa, Allahumma inna nas'alukal huda. Nabi minta 4 perkara, tapi perkara yang pertama Nabi susun ialah petunjuk. Al-huda. Wattuqa, perkara kedua Nabi minta taqwa. Kerana tak akan mungkin kita bertakwa kepada Allah tanpa petunjuk. Tak akan mungkin kita dapat petunjuk tanpa Al-Quran. Maka sebab itulah berapa ramai orang yang lalui Ramadan, sepatutnya dengan Ramadan itu dia bertakwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi kenapa tidak bertakwa setelah beberapa Ramadan tak bertakwa? Tuan-tuan tahu apa sifat paling asas orang bertakwa, tahu ya? Orang bertakwa ni dia sikit makan. Kalau lepas Ramadan ni tuan-tuan sikit makan, itu adalah orang bertakwa. Yang tak bertakwa sikit-sikit makan. Boleh tuan? Apa makna sikit makan? Puasa. Saya tak makan lagi ni ustaz. Macam ni bertakwalah saya. Tak tuan-tuan. Dia sebab bukan dia tak nak makan pun, dia tak sempat nak makan. Dia tak selera nak makan. Orang tak selera nak makan sikit juga. Tapi tak bertakwa juga. Sebab kerana yang sikit makan itu ialah orang yang banyak puasa. Sebab tu Ramadan ini tuan-tuan sekalian, kemuncak program yang Allah susun untuk kita lahirkan sebagai orang bertakwa. Tak apalah. Orang bertakwa yang kedua ialah dia sikit tidur. Yang tak ada takwa ialah sikit-sikit tidur. Ni kita dah tahu dah. Apa makna sikit tidur? Banyak qiyamul lail. Dan tidak ada bulan yang paling banyak kita berqiyamul lail. Apa makna qiyamul lail? Menghidupkan malam-malam. Ialah Ramadan. Tapi walau bagaimanapun kita berpuasa ataupun kita berqiyamul lail tapi tanpa petunjuk Quran, kita tak akan jadi orang bertakwa. Sebab tu Nabi minta dahulu, Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afaf. Afaf ni kesopanan, sopan santun. Wal ghina, minta kaya. Rupa-rupanya Nabi juga ajar kepada kita supaya minta kaya. Bekerja macam biasa, tapi kadang-kadang banyak kerja pun tak kaya-kaya juga tuan-tuan sekalian. Minta kaya. Tapi tuan-tuan jangan salah faham, kaya ni ada dua. Ada kaya yang nampak, ada kaya yang tak nampak. Kaya yang nampak, kaya harta, kaya duit, kaya tanah. Kaya yang tak nampak, kaya jiwa. Kan Nabi dah. Tapi itu antara saya nak sebut pada tuan-tuan. Cuma perkara pertama yang saya sebut tadi ialah tentang Al-Quran ini di bulan Ramadan adalah Allah tonjolkan berkait dengan hidayah. Kerana tanpa hidayah tak ke mana saya dengan tuan-tuan. Baik, kalau tak ikut petunjuk, apa jawapan dia? Sesat. Tuan-tuan tahu tak apa makna sesat? Kok tak tahu lagi? Ke dah tahu kan?
Ada orang kata sesat ni ustaz, dia tak jumpa jalan. Sebenarnya salah tuan-tuan. Betul juga tapi tak berapa tepat. Sesat bukan tak jumpa jalan. Sesat ni dia salah jalan. Dia dah jumpa jalan tapi jalan lain. Ke tuan-tuan? Sebab tu tuan-tuan sekalian, petunjuk ni bila orang guna petunjuk? Masa dalam perjalanan ya. Kat rumah guna petunjuk tak? Rumah tuan-tuan ada petunjuk. Masuk, kemudian kiri dapur, terus ya, master bedroom, ke kanan ruang tamu. Ada petunjuk rumah tuan-tuan. Kenapa tak ada? Sebab rumah bukan nak berjalan, nak duduk. Keluar saja pada pintu rumah. Di taman kita pun dah banyak petunjuk. Jalan ni ke sini, jalan ke sini. Kenapa? Allah nak bagi tahu kepada saya dengan tuan-tuan, kenapa Al-Quran di bulan Ramadan dia tunjulkan petunjuk, nak bagi tahu bahawa saya dengan tuan-tuan sedang dalam sebuah perjalanan. Perjalanan kita jauh, kita kena rentas beberapa alam. Kita dulu daripada alam roh, alam kandungan, sekarang alam dunia, yang ketiga, alam keempat, alam barzah, yang kelima, alam akhirat. Tetapi nak bertemu dengan yang paling dekat. Itu yang pelik tuan-tuan sekalian. Perjalanan kita jauh, merentasi alam demi alam, tetapi nak jumpa yang paling dekat. Siapa? Allah. Allah ni tuan-tuan, ada Tuhan yang dekat dengan kita. Ya, 18 berapa? 186. Ya, kita baca 186 bawah tu. Wa iza sa'alaka ibadi, apabila telah bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad oleh hamba-Ku anni, tentang diriku, fa inni qarib, bagi tahu pada hamba-Ku yang bertanya tadi, aku adalah dekat. Maka perjalanan kita sebuah perjalanan yang jauh untuk bertemu Allah yang maha dekat. Jadi tuan-tuan sekalian ya, Allah sentiasa ada dengan kita. Dia tak pernah jauh dengan kita. Dia tak pernah lupa kita. Kalau dia jauh dengan kita, dia lupa dengan kita, saya dengan tuan-tuan tak ada dah atas muka dunia. Ni berkelip-berkelip ni, tuan-tuan berkelip sendiri ke macam mana ni? Berkelip. Memang boleh tutup, memang boleh celek, memang boleh tutup sebelah. Tapi kalau biarkan dia berkelip. Ni siapa ni? Ni. Berapa kali dah berkelip hari ni? Tak boleh kira. Ke tak pernah kira Tuan Haji? Tak boleh kira, memang tak boleh nak kira. Kalau kita kira, tak ada kerja lain. Kira kerja berkelip aja kita. Nak makan pun tak sempat. Siapa yang urus ni? Allah. Yang tarik nafas, hembus nafas berapa kali dah hari ni? Tak kira juga. Habis apa yang tuan-tuan kira ni? Duit kira. Saya tak kira duit, Ustaz. Kira Ramadan bila nak habis. Tak apa masalah juga. Ya, dah nak habis dah. Berapa kali tuan-tuan sekalian hembus nafas, tarik nafas? Tak tahu. Ada berapa kali baki? Tak tahu juga. Sebab apa? Bukan kita yang urus. Allah. Jantung berdenyut lagi jantung. Berapa kali dah dia berdenyut? Daripada awal dulu dia berdenyut kan tak pernah berhenti. Betul tak? Berapa kali lagi ada sebelum dia berhenti? Sebab bukan saya dengan tuan-tuan, Allah. Maka sebenarnya Allah. Tapi kita nak bagi tahunya Allah itu dekat. Ya. Dia sentiasa tengok kita, dia sentiasa tahu tentang diri kita, dia sentiasa bagi rezeki pada kita, dia sentiasa jaga umur nyawa kita, hembusan nafas kita, segala-galanya dia adalah menjaga kita. Itulah perjalanan yang jauh tapi bertemu dengan Tuhan yang maha dekat. Baik, apa makna sesat? Sesat ialah dia salah jalan. Dia bukan tak jumpa jalan, memang dia dah berada di atas jalan, tapi dia salah jalan. Apa makna sesat? Sesat ialah tak jumpa tempat. Ya, sebenarnya salah. Sesat bukan tak jumpa tempat, dia jumpa tempat lain. Betul ya? Dia dah jumpa tempat tu, cuma tak jumpa surau Haji Said ke apa? Surau Long Haji. Dah. Dia tak jumpa. Saya dengan tuan-tuan nak jumpa Allah, nak ke mana? Ke syurga. Kalau tak jumpa syurga, jumpa apa? Wal iyazubillah. Okeylah tuan-tuan sekalian, tu berkait dengan perkara pertama saya nak sebut pada tuan-tuan. Maka jangan pernah tinggal atau menjauhi Al-Quran. Maka di saat kita menjauhi Al-Quran, kita sedang menjauhi petunjuk. Di saat kita lupa Al-Quran, kita lupa kepada petunjuk. Di saat kita membelakangkan Al-Quran, kita sedang membelakangkan petunjuk. Maka kita sedang sesat. Tak akan ada orang yang tak ikut petunjuk tapi tak sesat. Ya, saya tak ikut Ustaz petunjuk-petunjuk ni, tapi jumpa. Ya ke jumpa? Mesti ikut. Sama ada secara langsung atau tidak langsung. Kalau nak pergi pucung, mesti dia menghala ke pucung lah ya. Saya tak ikut menghala ke pucung, saya menghala ke Sabak berenam. Sudah. Tapi sampai ke pucung. Betul ke tuan-tuan? Ini mengarut, mana ada, mana boleh tuan-tuan sekalian, kalau dah menghala ke pucung akan sampai ke sana. Tapi maknanya petunjuk ke pucung lah. Sekarang tak boleh pergi. Baik, perkara kedua tuan-tuan sekalian berkaitan dengan Al-Quran ni, jangan pernah berhenti belajar. Itu perkara kedua. Jangan pernah berhenti belajar. Sebab apa? Mungkin kita dah pandai. Tuan-tuan kira dah pandai dah ya.
Tak pandai lagi. Betul tuan-tuan, tak ada orang yang pandai sebenarnya. Yang betul-betul pandai. Imam tu pandai lah. Pandai. Tapi kalau betul-betul pandai, tak ada. Kenapa? Kalau tanya soalan, ramai yang tak boleh jawab. Ya. Saya dulu masa sebelum pergi Mesir dulu, rasa pandai dah. Sebab dah jadi imam dah. Pergi-pergi tuan-tuan sekalian, mengaji dengan seorang imam di Mesir, merangkak. Ulang balik. Kita bercakap, saya dulu dah imam. Dah aku tak peduli kau imam ke apa, dah salah. Ulang balik. Subhanallah. Dia bukan masalah imam ke tak imam. Jangan pernah. Sebab apa? Sebenarnya bukan masalah kita nak berbetulkan. Mungkin kita dah baca dah betul, tapi kita nak sempurnakan. Tapi mungkin kita dah sempurna, tapi sebenarnya kita nak ambil satu fadilat. Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu di kalangan umatku. Tuan-tuan, kita ni dah umat terbaik. Kuntum khaira ummah. Kamu semua ni umat terbaik, kata Allah. Tapi di kalangan umat yang terbaik ini, ada satu Nabi pesan pada saya dengan tuan-tuan, khairukum, sebaik-baik kamu di kalangan umat yang terbaik ini, man ta'allamal Quran, orang yang belajar Quran, wa 'allamahu, dan dia mengajar Quran pada orang lain. Tuan-tuan, habis saya nak mengajar siapa, ustaz? Ajarlah anak kita. Nak ajar apa, ustaz? Ajar alif bata pun, kerana tanpa alif dengan ba dengan tak boleh baca Quran. Kadar kemampuan saya dengan tuan-tuan. Tapi kenapa? Sebab nak cukup syarat dua, mengaji dan mengajar. Kita akan dipilih oleh Allah melalui lisan Nabi Muhammad, umat Nabi di kalangan yang terbaik, yang paling baik. Allah, tuan-tuan, kita nak masuk senarai. Macam malam ni lah, tuan-tuan. Tuan-tuan kira macam mana ni yang masuk senarai ni? Yang datang awal ke macam mana? Tapi ada surau dia daftar. Tak ada, tengok nombor ada nombor, tak ada. Balik, minta maaf lah tuan. Dia daftar. Ada masjid-masjid dia daftar. Ada surau-surau dia kira dah siapa datang awal, alhamdulillah dia duduk 5 sah pertama, dia boleh. Ada juga. Dan kita sebenarnya biar masuk senarai. Salah satu senarai, sama ada kita daftar atau kita daftar secara langsungnya, malaikat tulis kita ni umat yang terbaik. Tapi kalau saya bicara tentang Al-Quran ni, tuan-tuan, subhanallah, memang kita tak sampai hari kiamat pun kita tak akan menjadi orang yang betul-betul pandai Al-Quran. Yang terakhirlah, tuan-tuan sekalian, nanti panjang sangat, boleh okey ke tuan-tuan? 18 minit. Okey dah tak? Dia tak boleh mengaji banyak sangat. Tuan-tuan tahu kenapa? Dia mengaji mana jadi alim pula. Bila mana terlalu alim, payah. Betul tuan-tuan. Saya ada satu hadis kursi. Saya tak nak baca dalam bahasa Arab lah, lambat. Allah satu ketika Allah berfirman, ni hadis kudusi. Allah kata, sesiapa yang datang kepadaku dengan bangga membawa ilmu. Tuan-tuan, ada ustaz-ustaz, ada doktor-doktor, ada profesor-profesor, mungkin dia rasa dia banyak ilmu. Maka dia rasa dia datang nak jumpa Allah dengan ilmu. Kerana Allah pun bagi tahu dalam Quran, Allah akan angkat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utul ilma darajat. Kan? Allah akan angkat orang beriman. Maqam orang beriman ni akan diangkat kedudukan di sisi Allah. Tetapi orang diberi ilmu, diangkat lagi beberapa darjat. Orang beriman sudah ada satu darjah. Tapi orang berilmu diangkat lagi dengan darjah kebesaran di sisi Allah. Maka boleh jadi ada orang, tuan-tuan, dia bangga dengan ilmu dia, dia sombong dengan ilmu dia, dia rasa hebat dengan ilmu dia, nak jumpa Allah dengan ilmu, nak bawa ilmu, Allah akan tanya kamu satu-satu ilmu kamu amal atau tidak. Tapi ada orang, tuan-tuan, dia bangga dengan amalan dia. Ya, dah ada yang dah khatam Quran dah. Tuan-tuan, saya tadi dijemput untuk buat majlis khatam Quran. Muslimat dah 3 kali khatam Quran. 25 Ramadan, 24 Ramadan, 3 kali khatam. Tapi sekarang mudah, tuan-tuan. Kita ni dah tak boleh berhimpun. Kan sekarang kan ada Google Meeting, ada Zoom. Tahu tuan-tuan melalui online, internet. Jadi Zoom atau Google Meeting ni kita baca, kawan kita dengar. Kemudian kita tutup mic kita, dia buka mic dia baca pula. Walaupun tak duduk satu tempat kerana SOP, boleh sekarang dalam dunia teknologi yang ada hari ni. Dia orang khatam 3 kali. Subhanallah. Okeylah. Baik, maka tuan-tuan sekalian, yang kalau terlalu banyak sangatlah nak bicara pasal Quran ni, tuan-tuan pun sedia maklum, dia ada 55 nama. Ada ulama kata ada 6,666 ayat, ada 1,000 ayat perintah, 1,000 ayat larangan, 1,000 ayat janji baik. Itu kita boleh belajar lain kali. Yang terakhir saya nak sebut tentang surah. Surah pertama Al-Fatihah. Ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Huruf pertama adalah huruf ba. Tuan-tuan, jarang orang makhluk berbicara dengan huruf ba atau dengan. Datang-datang sebut dengan. Makna bicara tentang huruf. Tapi Allah, dia nak tahu, dia nak bagi tahu bahawa diri dia tidak sama dengan makhluk, maka dia bercakap dengan huruf ba. Alif, lam, mim, dengan huruf alif, dengan lam, dengan mim. Itulah Allah. Baik, kenapa? Tapi dalam banyak-banyak huruf pertama alif. Nama Allah pun alif, lam, ha. Tapi kenapa Allah mula dengan ba?
Kerana ba itu kata ulama memberi makna dengan. Kalau kita baca satu tafsir, bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu. Dengan aku apa yang telah berlaku, dan dengan aku juga, ya, dengan kuasaanku, dengan keagunganku, dengan kebesaranku, dengan ilmuku, apa yang akan berlaku nanti. Maka oleh yang demikian, ulama kata sesiapa yang nak selamat hidup atas muka dunia melalui petunjuk Quran, hidup dengan ba. Apa makna ba? Dengan apa? Dengan Allah, dengan rahmat Allah, dengan hidayah Allah, dengan keampunan Allah, dengan redha Allah, kita selamat. Sebab tu Allah kata tadi dalam hadis kursi, siapa yang datang kepadaku dalam keadaan dia bawa amalan, aku akan hisap satu-satu amalan dia. Tetapi siapa yang datang kepadaku denganku, aku akan urus seluruh perjalanannya. Apa makna denganku? Dengan redhaku, dengan petunjukku, dengan Al-Quranku, dengan Nabiku, dengan segala-gala hidayah daripadaku, aku akan urus perjalanan dia hingga akhir ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, surah yang terakhir saya nak sebut pada tuan-tuan yang tuan-tuan sedang mengejarnya ialah suratul Qadar, Lailatul Qadar. Malam ni malam 25. Kalau ikut Al-Imam Al-Ghazali, ni antara malam dia, kerana puasa hari Selasa katanya, ya, puasa hari Selasa. Maka 25 tu Lailatul Qadar. Ada juga ulama kata Lailatul Qadar ni, huruf Lailatul Qadar tu ada berapa huruf? Lailatul Qadar ada berapa huruf? Baru nak kira tak acil lah tuan-tuan. Dah banyak kali baca ni. Lailatul Qadar tu ada berapa huruf? 9 kan? 9, betul ya? Ke saya salah kira? 9 huruf. Maka biasanya katanya 29. Macam mana tuan-tuan? Tapi saya nak cakap mudah pada tuan-tuan. Saya nak sebut satu cerita yang Syekh saya cerita. Tidak susah kita nak cari. Tuan-tuan nak cari 25 ke? Malam ni lah. Kalau malam ni, malam 27 bagi kat orang lah. Sebab kita dah dapat malam ni. Tapi ada setengah kata memang biasanya 27. Biasanya bukan semestinya. Tuan-tuan sekalian, macam mana? Ginilah tuan-tuan, Syekh saya kata, kalau tuan-tuan minta umur panjang saja, biar sampai 30 Ramadan ataupun lebih, ataupun sampai Ramadan tahun depan, sesiapa yang sampai 30 Ramadan, dia akan pasti melalui Lailatul Qadar. Ya? Sebab Lailatul Qadar tu dia sedang datang kepada kita. Ada istilah orang Arab, dia kata apa? Fakullu atin qarib. Sesuatu yang sedang datang, dia dekat. Mana sesuatu yang dekat, tak payah kita kejar, kita tunggu sahaja. Betul? Kena cari. Tak payah kita cari, dia akan datang. Dia datang malam ni 25, malam besok 20 berapa? Sudah tentu dah 26, tak payah jawab pun tak apa tuan-tuan sekalian. Tapi memang kita akan jawab 26. Habis kalau dah lepas 26, 20 berapa? Tak payahlah lagi tanya soalan tu, rugi masa je tu. Tuan ni masa dah habis dah ni. Okey ya? Tapi jam tu tak bergerak ke macam mana? Okeylah tuan-tuan sekalian. Baik. Begini tuan-tuan sekalian, apa makna Lailatul Qadar? Kita dah faham dah, tuan-tuan pun dah faham dah, lebih baik pada 1,000 bulan. Lailatul Qadar ni Allah nak ajar kita supaya letak nilai pada diri kita. Malam itu sudah bernilai, tapi adakah diri kita ada nilai untuk berada pada malam itu? Saya cerita yang terakhir untuk penutup dia. Begini tuan-tuan, seorang sahabat dia datang jumpa dengan Sayyidina Ibnu Abbas. Dia kata, wahai Ibnu Abbas, aku nak tanya kamu 4 soalan. Malam apa paling baik? Hari apa paling baik? Bulan apa paling baik? Tempat apa paling baik? Sayyidina Abu Abbas jawab yang saya yakin tuan-tuan pun faham. Malam paling baik Lailatul Qadar. Hari paling baik adalah Jumaat. Tambah-tambah malam ni tuan-tuan kan. Dahlah 25, Jumaat pula. Bulan Ramadan. Tempat apa paling baik? Adalah Mekah dan Madinah. Akhir sekali sahabat tadi bangun, terima kasih, pergi jumpa Sayyidina Ali. Dia kata, wahai Sayyidina Ali, aku nak tanya kamu soalan. Tapi soalan ni aku dah tanya Sayyidina Ibn Abbas. Maka dia kata apa jawapan dia? Jawapan dia pun bagi tahulah. Maka Sayyidina Ali kata, betul dan benar jawapan Sayyidina Ibn Abbas. Tapi kalau kamu tanya aku soalan 4 soalan ni, jawapan aku satu sahaja. Tapi jawapan aku lain. Dia kata, apakah jawapan kamu? Jawapan aku ialah malam paling baik, hari paling baik, tempat paling baik, bulan paling baik ialah di saat kamu berada pada malam itu, pada hari itu, pada tempat itu, pada bulan itu, kamu beriman pada Allah dan kamu taat kepada Allah. Itulah yang malam dan paling baik. Tuan-tuan, Abu Jahal lahir kat mana? Abu Lahab lahir kat mana? Lahir kat Mekah, mati kat mana? Mati kat Mekah juga. Pernah tawaf Kaabah? Pernah tawaf Kaabah. Tapi Allah humban neraka. Kenapa? Diri dia tak ada nilai. Jadi kalau kita melalui malam Lailatul Qadar pun sekalipun, kalau kita tak ada nilai pada diri kita, keimanan kita makin rapuh dengan Allah, makin nipis dengan Allah, ketaatan kita makin tak bertambah kepada Allah, sedangkan kita dah umur 60, 70 pun biasa saja tuan-tuan sekalian, maka di situ nilai diri kita. Maka sebenarnya malam itu sudah bernilai. Diri kita ada nilai tak?
Malam 27 duk main mercun. Contohnya lah tuan-tuan sekalian, duk sibuk main mercun. Maka bukan kata tak ada nilai, okeylah juga kan. Ke duk main dam. Ke main dam. Maknanya dia tak letak nilai. Maka itu sebenarnya yang paling penting. Bukan malam itu akan datang dan kita pasti akan melaluinya. Okey tuan-tuan sekalian ya. Panjang dah tuan-tuan malam ni. Okeylah, setakat tu dahululah. Minta maaf banyak-banyak pada tuan-tuan. Ya, moga-moga Allah redha dengan kita. Allah ampunkan semua dosa-dosa kita. Ya Allah, selamatkan negeri dan negara kita dan kampung kita tuan-tuan sekalian. Moga-moga terhindar daripada musibah-musibah yang kita tak mampu untuk menanggungnya tuan-tuan. Ya, kerana kadang-kadang ada musibah yang kita sendiri tak mampu. Ya Allah, maafkanlah kami ya Allah. Kenapa? Kerana musibah tu sebenarnya dosa saya, dosa tuan-tuan. Jangan kita tuding. Sekarang ni tuan-tuan sekalian, bertaubatlah pada Allah. Saya bertaubat pada Allah, tuan-tuan bertaubat pada Allah. Sekarang ni ada orang duk sibuk salahkan orang ni, salahkan orang ni, salahkan orang ni. Sedangkan Allah Taala kata sebenarnya bukan salah orang tu, salah orang ni, salah kamu. Tuan-tuan baca balik yang surah yang saya baca tadi. Fa bima kasabat aidikum, dengan sebab kamu. Kum tu kamu. Allah tak kata fa bima kasabat aidihim, mereka, tak ada. Sebab tu kata kadang-kadang kita baca Quran, oh begini Allah sebut. Siapa yang salah? Aku yang salah. Maafkanlah aku ya Allah. Ya, bukan mereka, bukan. Ni salah mufti lagi ya. Mufti tak bagi rentah negeri, salahkan mufti. Tuan-tuan kan dunia sekarang, tuan-tuan jangan terikut-ikut ya. Dia ada agama baru ke apa, saya pun tak tahulah. Dia panggil agama netizen. Netizen puji, semua pakat puji. Netizen hentam, semua pakat hentam. Tuan-tuan, akhir sekali habis dah tuan-tuan. Netizen hentam mufti, pun kita hentam mufti juga. Ni apalah mufti ni, macam-macam. Jangan tuan-tuan, jangan terpedaya dengan dunia di akhir zaman. Bertaubatlah pada Allah. Saya bertaubat, tuan-tuan bertaubat. Moga Allah ampun dosa kita. Kita bertemu di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.